kerajaan yang bertindak untuk memansuhkan permit AP ataupun permit import bahan makanan dari luar negara ke Malaysia seperti yang dikenakan sebelum ini. Dan menurut Perdana Menteri, pemansuhan itu berkuat kuasa serta-merta dan ia kini terbuka kepada sesiapa sahaja untuk mengimport makanan dari luar negara. Dan untuk mengulas lanjut bersama ketika ini, Dato' Amir Ali Maidin, Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putera. Dato', pertama sekali, bagaimana kita nak memahami kesan rantaian daripada penghapusan permit import bahan makanan ini? Apakah manfaat atau impaknya terutama kepada peruncit-peruncit? Saya rasa pertama ni saya nak mengucapkan tahniahlah kepada Perdana Menteri kita sebab dia buat satu langkah yang berani dan betul-betul tak pernah Perdana Menteri kita yang kita ada ni berani membuat satu keputusan yang sebetulnya the effect on the country is massive. Sebab yalah dulu ramai yang dapat AP ni memang dia tak berapa suka lah kan, sekarang tak dapat AP. Tetapi dengan satu langkah begini, dia dah buka balik negara kita, bukan saja kat Malaysia sekarang ni untuk kita kat orang Malaysia, tapi untuk pelabur luar negara dia dapat confidence balik. Yang kata Malaysia ni tak ada control, maknanya we are more transparent. I think this is one of the most important thing to know lah. Saya hats off lah to the Prime Minister untuk this bold decision lah. Betul-betul berani lah buat satu langkah yang memang patut kita buat untuk sekarang, untuk rakyat Malaysia. Sebab kita sedia maklum sekarang ya, memang harga naik and whatever. Tetapi kita tengok dari jangka pendek ini, memang kita peniaga mengalu-alukan keputusan sebab AP ni kalau tak ada maknanya it's open, transparent, siapa nak masuk barang boleh masuk barang. Tetapi kita jangan lupa, kita takut yang peniaga yang takut ni yang detail tu. Kita takut mafi pula nanti akan bagi syarat-syarat. Biasanya banyak birokrasi. So saya harap dengan keputusan Perdana Menteri ni, mafi atau kementerian yang lain tak akan kena syarat-syarat. Maknanya selagi barang katalah makanan tu halal dari abattoir yang diiktirafkan, kita boleh masuk. Jangan ada borang-borang 100 borang yang kita kena isi. Jadi kalau dengan tu nanti takut susah pula nak masuk barang. Atau terhad pula, dia bagi terhad, kata boleh masuk barang untuk 100 tan saja ke 200 tan saja ke. Kalau dah buka betul-betul lah kan, kita rasa. Dan saya rasa dengan ni kita kena tahu tau, ini AP ni bukan saja untuk ayam ya, ada untuk kelapa, untuk susu, untuk tepung, untuk gula pada AP, untuk kobis pada AP. Jadi harga soalan pertama semua dah tahu harga macam mana, akan turun harga ke tak? Saya rasa harga sekarang ni bukan fenomena di Malaysia saja. Ini is a global issue. Jadi setakat sekarang ni saya tak rasalah harga akan turun. Harga memang akan menaik sebab ekonomi and the situation worldwide, apa yang terjadi sekarang ni, banyak country ni buat hoarding. Pasal dia orang takut tak cukup makanan, country are hoarding the food. Dia simpan dan dia pula ban export. Kita tahu macam India dah ban, tapi orang dengar India saja. Sebetulnya Argentina pun dah ban soybean oil dengan soybean meal untuk dieksportkan. Algeria pula vegetable oil, gula, pasta, dia pun dah ban. Egypt pula ban cooking oil dengan maize, jagung yang kita memerlukan untuk ayam contohnya. So banyak negara. Indonesia memang kita tahu. Iran pun dah ban potato, eggplant, tomato, onion. Betul. So it's a worldwide phenomena. Dan saya rasa untuk kita ni, untuk jangka pendek dulu, untuk 2-3 bulan ni, kita kena banyak bersabarlah. Jangan panik. Jangan saya dengar kat luar ni orang nak beli minyak lebih lah, nak beli tepung lebih lah. This is all the result in shortages, which is actually orang kata artificial shortage in the market. Datuk, ni apa yang Datuk sebutkan tu mengingatkan kita kepada ketika awal pandemik, masyarakat hoarding, membeli barangan secara pukal. Tetapi Maidin sendiri sebagai pemborong dan peruncit terbesar di Malaysia ini, adakah ketika ini berdepan dengan kekurangan makanan, bahan makanan, dan bagaimana untuk mengatasinya? Jika ada, bagaimana pihak Datuk mengatasinya bagi memastikan
bekalan sentiasa mencukupi, harga pada kadar yang reasonable? Tak, saya rasa there is no real shortage in the market. Untuk makanan ni tak ada shortage. Like I said, dia sekarang ni macam artificial shortage. Because orang beli bukal, orang beli banyak sangat. Jadi kalau kita rakyat Malaysia ni jangan panik, don't go to panic mode. We have a very caring government, a very proactive government yang macam contohnya dia dah hapuskan AP dan saya rasa kalau MAFI tak keluarkan apa-apa syarat, peniaga-peniaga ni, entrepreneur semua ni, dia akan cari barang. Akan carilah kat mana barang tu. Kalau transparent, boleh masuk dengan senang, kita boleh masukkan barang. Of course, kita ni, kalau Malaysia ni very dependent on food import. Itu masalah jangka panjang, kita kena kurangkan so-called our import of food. Tapi sekarang masalahnya jangka pendek lah. Untuk saya ni kan, this cannot go on. Peperangan ada, tapi peperangan yang macam mana pun akan akhir lah. Dengar dah sabar sikit kan. Jadi insyaAllah dalam 3 bulan, 6 bulan ni kalau peperangan dah akhir, business will go back to normal. Dan by end of the year, saya harap kita doa lah, will go back to normalcy. Maknanya harga maybe tak akan naik macam sekarang. Dan kita jangan lupa, barang yang naik ni bukan saja makanan. Kain baju pun naik lebih kurang 20-30% sekarang. Pasal cotton, yarn, semua naik harga. Dengan China juga, pasal kita tahu masalah COVID kat China lah. Dan terima kasih Dato' Amir Ali Maidin, Presiden Persatuan Peruncit Bumiputera, sedikit sebanyak mengulas mengenai kesan dan juga impak pemansuhan permit import bagi bahan makanan. Yang penting jangan buat pembelian panik kerana masih lagi mencukupi, terutamanya di pasaraya ataupun di Pasaraya Maidin. Terima kasih sekali lagi Dato' Amir Ali Maidin mengulas berkenaan dengan pemansuhan permit import bahan makanan.